wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Imanul Hitam daripada Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia sebagai pengacara anda pada pagi ini. Jadinya selamat datang ke majlis apresiasi untuk kita punya live series berjudul Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun. InsyaAllah tujuan objektif majlis pada pagi ini adalah sebagai tanda terima kasih kepada Profesor Solehah atas kesudian meluangkan masa bersama di live FB PKPIM selama 10 minggu bermula 1 Mei 2020. Live siri yang berjudul Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun berdasarkan buku terbaru beliau yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadinya tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Saudara Farhan sebagai Presiden PKPIM untuk memberikan ucapan beliau. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada penonton Wak TV yang ada di Facebook. Terima kasih kepada saudara moderator, Profesor Dr. Awan Sarian, Ketua Lembaga Pengarah Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, yang kita raikan Prof. Solehah selaku tetamu kita selama hampir 3 bulan ya. Kalau setiap hari Jumaat tu memang semua kita akan menerima DM di Facebook. Program minggu ni ada ke tak daripada penonton berkenaan siri Revolusi Bahasa, dan bersama saya juga Kekanda Muhammad Faisal Aziz Presiden ABIM. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT sepanjang 3 bulan, terutama ketika Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia mengambil inisiatif rapat bersama dengan Prof. Solehah syarah kuliah ilmu wahyu dan sains kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia untuk menjayakan satu siri yang bagi saya sangat bermanfaat, sangat bermakna, Revolusi Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Tamadun, yang saya merasakan cukup berbangga dengan usaha yang digerakkan terutama oleh saudara Lutfi Hadi, saudara Zulkifli dengan kerjasama rapat Ustazah. Kita berjaya melaksanakan sebanyak 10 siri secara konsisten Revolusi Bahasa Arab dan Tamadun. Dan bukan itu sahaja, siri ini merupakan siri yang paling mendapat liputan meluas, terutama di Facebook PKPIM, di YouTube Wak TV, dan dinanti-nantikan siaran langsung siri ini pada setiap minggu oleh penonton di laman maya. Seperti yang saya sebut tadi, memang rakan-rakan penonton menantikan input-input yang disampaikan. Bukan itu sahaja, selain daripada 10 siri perbincangan buku Revolusi Bahasa Arab itu, kita juga sempat melaksanakan 4 siri khas bibliofilia ataupun bedah buku bersama dengan tokoh-tokoh akademik muda, membincangkan diskusikan intipati buku ini. Saya sempat alhamdulillah mengikuti beberapa siri berusaha. Saya tak sempat full, tapi insya-Allah lepas ni saya homework, saya ulang kaji balik semua 10 siri ini, bagaimana kita lihat perubahan dan impak yang berlaku dalam peradaban itu banyak berkait rapat dengan persoalan bahasa dan juga ilmu. Jadi justru PKPIM sebagai gerakan ilmu yang mengangkat tinggi pembudayaan ilmu, mempertahankan aspek tradisi intelektual yang kita warisi selama hampir 60 tahun penumbuhan, kita konsisten dalam apa-apa inisiatif penerbitan ataupun
kandungan yang mengangkat tinggi pembudayaan ilmu. Justru bagi saya secara dasarnya peranan bahasa Arab dalam pembinaan tamadun ini cukup penting. Bagaimana Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Hatta sendiri menyebut the first process dengan izin the first process of Islamization of knowledge, we need to Islamization of language. Bagaimana kita melihat proses Islamisasi ilmu itu harus dimulai dengan proses Islamisasi bahasa itu sendiri. Kerana itu, kerana bila mana kita dapat mengislamisasikan bahasa, proses Islamisasi ini bukan terkait proses Arabisasi, tapi proses Islamisasi adalah bagaimana kita melihat dunia, sarwa pandang kita kepada dunia itu dimulai dengan bagaimana kita memahami bahasa itu dalam kerangka pandang Islam. Justru saya melihat ini adalah buku ini cukup baik dan harus dibaca oleh seluruh mahasiswa Malaysia. Kita juga dapat sambutan yang cukup baik untuk para rakan-rakan penonton mendapatkan buku ini, dan saya terlihat langsung ia telah mewujudkan suatu budaya yang cukup baik di kalangan anak muda dan masyarakat untuk terus mengangkat tradisi keilmuan terutama di negara kita Malaysia. Oleh kerana kita ada hari ini bersama kita penampilan istimewa juga Prof. Awan Sarian, Ketua Lembaga Pengarah Pengelola DPP, PKPM mengulangi tekad dan komitmen kita dalam masa kita mengangkat soal bahasa Arab. Kita juga percaya bahawa bahasa Melayu itu juga harus dikukuhkan, harus dijadikan sebagai bahasa ilmu. Kerana saya melihat bahasa Melayu adalah suatu kurniaan dan nikmat Tuhan kepada kita penduduk di Asia Tenggara, yang mana bahasa ini adalah bahasa yang dipertuturkan bukan sahaja di Malaysia tapi juga dipertuturkan di Indonesia, di Brunei Darussalam. Rakan-rakan kita di Cambodia juga boleh berbahasa Melayu, di selatan Thailand juga boleh berbahasa Melayu, ada juga di Myanmar itu dan Laos ada punya perkaitan dengan bahasa Melayu. Justru sebagai tanda akhir, saya rasa platform ini wajar diteruskan. Saya harap rakan-rakan saudara Hadi dapat bincang lagi dengan Ustazah apa lagi konten yang kita boleh bawa bagi harus berdanakan diskurs bahasa Arab kepada individu awam, kepada masyarakat awam, dan juga bagaimana peranan yang PKPM boleh mainkan bagi memastikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sebagai bahasa ilmu, sebagai bahasa yang dekat dengan tradisi akar budaya Kepulauan Nusantara ini dapat diangkat dan dipertahankan. Justru kita akan bersama-sama bekerja sama rapat dengan DPP bagi memastikan pembudayaan ilmu di Malaysia ini terus di Maktabat PM akan memastikan kedudukan bahasa Melayu itu dipertahankan dalam konteks negara kita Malaysia. Dan akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah. Bersama sudi kadang-kadang ada masalah teknikal, tapi Ustazah masih tak jemu lah sama dengan kami adik-adik. Kami harap guidance ataupun mohon petunjuk dan juga pedoman. Saya sendiri graduan sedang belajar di UIA ini sangat penting bahasa Arab, lebih-lebih lagi insyaAllah masa terdekat akan sambung ke jurusan yang jurusan undang-undang syariah yang 100% dalam bahasa Arab. Itu akan menjadikan keperluan kepada saya untuk lebih memahami bahasa Arab itu bukan sekadar ilmu itu sendiri tapi budaya itu. Kerana saya ingat tokoh-tokoh budayawan ataupun pejuang bahasa ini, mereka perjuangkan bahasa itu bukan sekadar soal bahasa itu sahaja, tapi bahasa itu
terkait dengan tradisi, akal budi, kebudayaan dan perwatakan seseorang itu sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara sekali lagi, dan terima kasih kepada Prof. Tawan Sarian atas kelapangan masa. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang konsisten bersama dengan PKPM dan saudara pada setiap minggu program ini dilaksanakan. Kita harapkan ini adalah sebagai suatu permulaan, bukannya suatu pengakhiran kepada pemugaran semula tradisi intelektual dan pembudayaan ilmu dalam masyarakat Malaysia. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Farhan atas atas introduction, kata-kata pembuka untuk kita punya majlis pada pagi ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya ingin menjemput kita punya ahli majlis pada pagi ini pun alhamdulillah dah dapat masuk, Abang Faisal. Saya ingin menjemput Saudara Faisal, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Profesor Datuk Dr. Abang Sarian, Ketua Pengarah Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pusaka. Selamat kembali ke DVP, Prof. Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pusaka. Maaf saya pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pusaka, dan juga Ustazah Profesor Dr. Solihah yang konsisten lah berkongsi, dan semalam saya mengikuti perkongsian Ustazah tentang Aramaic ataupun tamadun yang menjadi perantara antara Yaman dan Syria. Satu perkongsian yang menarik tentang Petra dan sebagainya, yang kita sini lihat daripada apa yang dikongsi, memang sememangnya bila sebut tentang tamadun, ia tidak dapat lari daripada elemen jati diri, elemen bahasa, elemen agama itu sendiri ataupun kebudayaan yang terangkum dalam keagamaan. Jadi bila kita sebut tentang agama, mungkin saya nak kongsi sikit 1 minit yang ada. Sebab tu tokoh contoh seperti Profesor Said Nakib Alatas, dia mengaitkan istilah tamadun itu dengan istilah Madinah, bandar, dan juga Madani, masyarakat Madani contohnya, dan juga diakhiri dengan yang paling besar ialah din. Jadi kalimah Arab ni dia kalimah yang unik, dia seling berimbuhan antara satu sama lain, yang maksudnya hampir sama, tapi pokoknya ialah bahasa yang memang cukup kaya dengan istilah. Jadi din, agama, akhirnya dia menjadi penentu faktor kepada pembangunan ataupun pembinaan tamadun. Sebab itu yang disebut juga oleh sejarawan bila mana sebut tentang tamadun Islam, memang contoh seperti Edward menyatakan bahawa Islam is the product, the Islamic civilization ataupun Muslim civilization ni tidak dapat lari daripada produknya ialah agama itu sendiri. Jadi agama yang menyanjung tinggi ketamadunan penganutnya untuk mencipta satu tamadun yang besar, yang hebat. Dan yang itu juga yang tadi yang disebut bagaimana pengukuhan jati diri, pengukuhan elemen bahasa dan kebudayaan itu harus dijulang. Dan mungkin kita boleh kongsi sikit contoh-contoh bagaimana ketamadunan itu berkembang ataupun malap disebabkan penentunya ialah jati diri, kebudayaan, bahasa dan juga agama. Kalau kita lihat contoh Empire Mongol, Empire Mongol ni empire yang cukup kuatlah dari sudut ketenteraan. Apabila mereka ni berjaya untuk menakluki China, menakluki Iraq, hilang jati diri mereka sebenarnya dalam aspek perbahasan sejarah. Contohnya bila mana akhirnya apabila mereka tiba di China, walaupun mereka berjaya untuk menguasai China dan juga menguasai Baghdad, tidak ada elemen kebudayaan Mongol di sana.
sebaliknya mereka ni telah diserap menjadi orang Arab, menjadi orang China, malah tamadun mereka bertukar akhirnya menjadi ataupun diserap sebagai tamadun Arab. Malah kita lihat Kublai Khan dan sebagainya, cucu-cucu Genghis Khan memeluk agama Islam dan mereka lah menjadi pelopor kepada agama Islam. Berbeza pula dengan tamadun Islam di Andalusia. Apabila tamadun Islam berjaya menakluki Andalusia, elemen jati diri kebudayaan Islam itu masih utuh, kekal, dan kita berjaya untuk membawa ataupun transfer kebudayaan Islam itu ataupun kebudayaan yang dipelopori oleh bangsa Arab ini menjadi sebuah kebudayaan yang diterima oleh orang-orang Eropah. Tidak hilang kebudayaan Islam itu apabila mereka berdiri teguh di Andalusia. Dan hari ini kita lihat banyak contoh dalam aspek bahasa, banyak sekali bahasa Inggeris ini pakai bahasa-bahasa Arab. Mungkin kalau yang paling mudah elephant ni al-fil, ambil itu dari bahasa Arab. Kemudian banyaklah kalau istilah-istilah sains, medicine ni perubatan berasal daripada dakwat asina, madak asina, kemudian alkohol, alkali, dan banyak lagi lah istilah-istilah armada, amirul bahr dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa kekuatan tamadun Islam waktu itu kerana mereka ada kekuatan bahasa, kekuatan agama dan kekuatan nilai jati diri mereka yang kukuh, yang tidak berubah apabila mereka menakluki sebuah wilayah-wilayah yang lain. Jadi persoalan yang harus kita garap ialah ke mana kita hari ini? Adakah kita sebagai mungkin rakyat Malaysia ataupun bangsa Malaysia sendiri ingin meneruskan ataupun mengembangkan saja tamadun ataupun peradaban barat? Yang jelas hari ini mungkin sebagai kritikan lah, kita hari ini rata-ratanya lebih selesa untuk mengembangkan peradaban barat. Apatah lagi apabila kita mengagungkan penggunaan bahasa asing. Contohnya apabila kita belajar ilmu-ilmu baru, seperti contoh yang dulu kita selalu kritik isu PPSMI. Apabila kita belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, bermaksud kita hanya menyambung dan meneruskan peradaban barat. Tapi kalau kita menterjemah ilmu-ilmu baru dari barat ke dalam bahasa kita, inilah yang titik tolak kepada pembinaan tamadun kita sendiri. Kita membina tamadun kita dengan acuan kita. Kita membina sebuah peradaban baru Melayu dengan acuan kita yang juga yang dibuat oleh tamadun-tamadun yang lalu. Bagaimana tamadun Arab menterjemah karya-karya Yunani, Greek, Parsi dan sebagainya. Mereka tidak meneruskan peradaban-peradaban luar, tapi mereka mengambil ilmu dan membawa acuan sendiri untuk membina sebuah tamadun yang baru. Jadi ini saya fikir yang perlu kita rungkaikan bila mana kita sebut tentang tamadun, dan memang sememangnya bila sebut tentang tamadun, dia bukan satu perkara yang terlalu tinggi untuk kita bahas, harus sentiasa dibahaskan malah oleh semua kelompok, golongan mahasiswa, akademik dan sebagainya, supaya kita dapat menggerakkan sebuah kefahaman yang lebih positif untuk kita cakna dalam konteks kemasyarakatan. Itu saja. Terima kasih kepada moderator. Saya serahkan kepada moderator. Cuma tinggal lagi terima kasih juga kepada Ustazah kerana sering berkongsi dengan kami KPM dan juga Abim tentang ilmu-ilmu yang memang sukar untuk didapati tanpa orang kata medium berguru lah, walaupun bukan berguru secara berlutut-lutut kan, asalnya pakai teknologi, tapi sekurang-kurangnya dapat memberi manfaat kepada kami insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Faisal atas ucapan yang sangat-sangat bermakna, memberikan input tentang kepentingan kita memartabatkan bahasa bangsa agar kita membina tamadun kita sendiri dan bukannya meneruskan tamadun bangsa lain. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya ingin menjemput Profesor Dr. Solehah Haji Yaakob, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Iman Nurhizam selaku moderator kita pagi ini, kepada Profesor Datuk Dr. Awan Sarian selaku pengelola daripada wakil DBP lah boleh katakan, dan Saudara Faisal Aziz selaku
ABIM, Ketua ABIM pada masa sekarang ni. Dan sebelum itu saya lupa untuk daripada PKPM, Ustazah mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi menjemput Ustazah untuk program pada hari ini. Sebenarnya saya tak sangka pun pihak PKPM akan melancarkan secara virtual untuk pengakhiran buku Revolusi Bahasa ni. Ustazah ingat habis 10 siri tu dah habislah, ya. Terima kasih sekali lagi. Cuma yang berkenaan dengan buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun adalah merupakan satu titik paradigm shift sebenarnya kepada penulisan Ustazah. Sebab inilah pertama kali Ustazah menulis dalam buku bahasa Melayu. Sebelum ni buku-buku Ustazah dan buku-buku lah terutamanya Ustazah tulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Ya. Untuk pengetahuan, salah satu daripada buku Ustazah terbit dalam bahasa Arab di Mesir. Ya. Dirasah Naqdiyah fi Tafkir an-Nahw al-Arabi, dan begitu satu lagi buku bahasa Inggeris diterbitkan oleh Dewan Bahasa juga, dan insya-Allah akan ada buku-buku lain yang akan diterbitkan di luar daripada Malaysia. Apa yang Ustazah ingin kemukakan di sini ialah buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun sebenarnya ialah daripada platform Skrip TV. 52 siri daripada TV Hijrah, dan Ustazah tukarkan kepada form Skrip TV itu, yang mana Ustazah seorang yang tulis skrip tersebut kepada book form. Jadi bila dah siap Ustazah hantar pada DBP. Alhamdulillah DBP menerima untuk menerbitkannya. Jika dilihat ya perkataan Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun, Revolusi Bahasa merupakan kalau dalam bahasa Inggeris Ustazah ubah kepada lingua revolution, Ath-Thawrah Al-Lughawiyah. Ath-Thawrah Al-Lughawiyah yang mana ia melibatkan pemikiran, ekonomi, politik, kehidupan, culture, sakafah dan sebagainya. Sebab tu Ustazah menggunakan revolusi bahasa itu. Ya. Dan asas tamadun pula, Ustazah melihat bahasa itu merupakan asas kepada ketamadun manusia. Kerana tanpa bahasa kita tidak dapat membina, kita tidak dapat memperolehi maklumat. Boleh dikatakan bahawasanya bahasa merupakan pintu gerbang yang paling besar untuk membuka alam tamadun. Ya, kita ada bahasa, kemudian daripada bahasa kita memperolehi knowledge, ilmu. Daripada knowledge itu kita dapat membina tamadun. Justru itu tamadun pada hakikatnya tidak wujud sebelum wujudnya Adam alaihissalam. Kenapa begitu? Kerana makhluk yang tercipta sebelum Adam alaihissalam itu tidak mampu membina tamadun. Walaupun mereka itu dalam bentuk dan fizikalnya seperti manusia. Benarlah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian makhluk sebelum Adam alaihissalam itu laisa fi ahsani taqwim, bukan the best creation. Maknanya Adamlah the best creation. Best creation di sini bukan bermaksud hanya pada fizikal, tetapi juga pada intelektual dan pemikiran. Adam di sini, anak Adam dan anak-anak Adam, yang mana di sudut intelektualnya adalah dapat membina, dapat pergi jauh, ada tinggi. Allah menciptakan fi ahsani taqwim itu dalam dua keadaan, fizikal dan intelektual. Justru itu Ustazah merasakan pendekatan bahasa, pendekatan kebolehan berbahasa di kalangan manusia sejagat perlu diketengahkan. Di sini kita tidak kira bahasa Arab ke bahasa Melayu ke bahasa, tapi kebolehan berbahasa itu telah melabelkan kita berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. We are the best creation, dan kita perlu membina, mencanang kekuatan yang ada kita sebagai bangsa manusia ini supaya kita menjadi the best creation dan berketepatan dengan keadaan sekarang yang meletakkan artificial intelligence itu cuba mengatasi kekuatan yang Allah bagi pada pemikiran manusia. Jadi daripada situ Ustazah sudah bermula alam untuk meletakkan pemikiran kita melebihi daripada
segala yang ada, di mana kita percaya kekuatan ini telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu memaksimalkan kebolehan ini. Justru kepercayaan kepada ketauhidan itu perlu digarapkan, ya, perlu digarapkan dan perlu diletakkan paling atas sekali. Niat kita untuk meletakkan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala itu di tempatnya perlu diperhalusi, perlu ditinggikan berdasarkan kepada kemampuan, kebolehan berbahasa yang melahirkan satu ketamadunian amat sophisticated. Dan kita jelas di sini bahawasanya tamadun yang bermula di Mesopotamia itulah bukti bahawasanya wujudnya tamadun itu sesudah Adam alaihissalam. Dan kita tidak pergi sejauh itu sahaja, kita akan meneroka alam seterusnya. Dan Ustazah ingin beritahu di sini, Ustazah punya research tidak berhenti di setakat ini sahaja. Ustazah akan masuk kepada buku seterusnya, buku Ustazah seterusnya, perhubungan antara Nusantara dan Mesopotamia. Ustazah ingin mengembalikan semula the origin of Malay itu, ya, dengan berpandukan kepada maklumat-maklumat daripada yang sahih, ya, yang sahih, yang seperti Daud Al-Fatani. Kita perlu mengkaji mereka, tulisan-tulisan mereka, ya, supaya data yang kita perolehi adalah tepat dan benar. Setakat itu sajalah yang Ustazah rasa. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas penerangan yang selanjutnya tentang buku tersebut dan juga tentang buku yang akan datang, perhubungan Nusantara dengan Mesopotamia. Saya akan menanti-nantikan buku tersebut dan insyaAllah mungkin kalau tiada ara melintang, PKPIM boleh melakukan lagi satu siri bersama Ustazah untuk buku tersebut, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih sangat-sangat, dan dengan ini saya ingin menjemput pula tetamu kita yang seterusnya, iaitu untuk memberikan ucap tama daripada Profesor Datuk Dr. Awang Sarian sebagai pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Iman selaku pengacara siri seminar Revolusi Bahasa Asas Tamadun, yang saya muliakan Profesor Soleha Yaakob selaku pengarang buku yang dikupas atau diberikan syarahnya dalam siri 5 ceramah itu turut. Adinda atau anak-anda saya, Saudara Faisal, Presiden ABIM, Saudara Farhan, Presiden PKPIM, dan para penonton siaran langsung di Facebook PKPIM. Saya mengucapkan terima kasih kerana diikutsertakan dalam majlis penutup ini. Bagi saya ini sambutan yang cukup baik kerana yang saya sebut dalam lebih tempoh 30 tahun kegiatan dan pelibatan dalam dunia akademik, agak kurang orang yang berminat untuk bercakap dan menyelidik serta menulis soal falsafah. Falsafah biasa dianggap sesuatu yang terlalu tinggi, abstrak, sehingga katanya sukar untuk dipahami. Maka itu lebih banyak orang yang membuat penyelidikan, menulis dan berwacana tentang hal-hal yang agak teknikal dan mekanikal, ya. Soal operasi, soal metod, kaedah ataupun dapatan-dapatan kajian lapangan semata-mata. Tapi sumber asas ilmu itu ialah falsafah. Kenapa falsafah? Sebagai istilah yang memberi makna cinta akan cinta akan hikmah, cinta akan kebenaran. Ya, bagi saya sangat penting kerana sumber falsafah dalam kita menguraikan ilmu itu merupakan trust. Tanpa falsafah, ilmu ataupun penyidikan, penulisan tidak akan mempunyai hala tuju yang jelas. Hanya sebagai mungkin satu reporting, satu laporan ilmiah semata-mata. Dan ini adalah tradisi barat saya kira yang perlu kita robah. Namun di barat sendiri pun tidak semua demikian. Ada juga
ahli-ahli ilmiah dan sarjana yang berteraskan falsafah sebagai induk dalam melaksanakan kerja ilmiah. Dalam konteks Malaysia ni, baik sains tabi'i maupun sains kemanusiaan dan sains sosial, saya perhatikan kebanyakan sarjana lebih selesa untuk bercakap tentang soal operasional daripada kaitan dengan falsafah. Falsafah ini akan membawa soal kebenaran, soal yang saya istilahkan dalam cara perdana saya baru ini sebagai naratif abadi. Kerana ilmu di dunia akan ada kaitan sangkutannya dengan kehidupan kita di alam akhirat. Yang kita bawa ke sana itu ilmu, kemudian dengan hadis. Salah satu sumber amal berterusan walaupun telah mati itu ilmu yang bermanfaat. Kalau sekadar laporan kajian lapangan tanpa dikaitkan dengan sesuatu yang abadi, yang rabbani, itu saya kira masih jauh daripada matlamat ilmu. Itu sedikit pengenalan. Ini kuliah duha lah. Ya, saya menyambut baik buku Profesor Soleha, lebih-lebih kerana buku itu rupa-rupanya diterbitkan oleh DBP. Saya belum perasan kerana saya melihat kulit buku itu, kandungan buku itu, tapi belum sempat meneliti secara mendalam. Tapi saya yakin pada halaman kandungan buku yang saya perhatikan itu memang buku yang cukup informatif dan berkait dengan asal-usul bahasa dan dalam konteks yang diringkaskan dan syarah tadi oleh Profesor Soleha itu jelas. Bahasa ada kaitan rapat dengan soal pembinaan tamadun, pembinaan peradaban. Jadi kalau Profesor Syed Hakim Altas menyebut suatu pembicaraan tentang soal peradaban, bahkan soal apa yang dikatakan sekularisasi itu yang bermula dengan bahasa, itu semua menunjukkan bahasa sangat penting. Tanpa kawalan, tanpa pengenalan yang betul tentang bahasa, proses sekularisasi itu akan berlaku dengan mudah kerana kita tidak melihat hubungan bahasa mungkin dengan akal, dengan taklif kita untuk mengangkat peradaban yang diwakili oleh bahasa. Saya sendiri akan insyaAllah kalau atas kesudian PKPM nanti mungkin juga meneruskan kerja baik Profesor Soleha dengan mungkin satu siri kuliah tentang falsafah bahasa. Pendekatan saya lah perbandingan antara falsafah bahasa menurut perspektif barat dengan Islam. Kerana sekitar 40 tahun lebih saya bergelumang dalam bidang linguistik, bidang ilmiah. Saya dapati itu seperti saya katakan, kebanyakan ahli bahasa juga, seperti ahli-ahli bidang lain, lebih selesa dengan hal-hal mekanis, teknis. Saya melihat ada sesuatu yang tersembunyi di balik peranan kita sebagai ahli ilmu, iaitu mencari hakikat. Jadi mencari hakikat tidak lepas dari persoalan falsafah. Maka itu suatu saya mau melakukan kajian PhD Dr. Falsafah. Ada yang menyarankan jangan susah payah lah. Kalau doktor menulis tentang grammar, tata bahasa, mungkin dalam 6 bulan setahun siap. Ya. Betul, mungkin betul. Kerana grammar sudah jadi sarapan saya dari awal. Tapi saya katakan saya tak mencapai kepuasan hanya tentang soal tata bahasa, soal aspek mekanik bahasa. Itu penting, bukan tak penting. Tapi ada sesuatu di balik bahasa itu yang mesti dikaji hakikatnya. Persoalan saya selama ini, kajian-kajian linguistik barat banyak memaparkan teori-teori yang bercanggah atau setengah lain, dan ini sebenarnya mengisi atau memakmurkan, mengimarahkan falsafah mereka, iaitu ilmu itu mesti terus, betul ilmu mesti berkembang, tapi tak semesti berkembang dalam konteks perubahan total. Barat mengharapkan demikian. Jadi maka itu dalam buku dan syarahan saya, bahkan dalam kebaikan artikel kerja saya menyebut bahawa satu tragedi besar dalam dunia ilmu, termasuk ilmu di alam Melayu, ialah kerana ketaksuban kita menurut kerangka falsafah barat. Saya selalu memetik kalau Thales sebagai pemuka falsafah barat itu 600 tahun sebelum Masehi, Yunani menyebut konsep ataupun satu slogan yang pendek tapi cukup berkesan dari segi negatif bagi saya. Dia katakan the nature is natural. Tafsirannya nature ni, alam tabi'i ini natural. Tidak ada kuasa di luar alam yang menguasai, yang mengatur, yang menggerakkannya. Ini slogan awal asas saja sudah sangat bercanggah dengan Islam.
Tak ada sesuatu yang tak terkawal oleh kuasa Allah. Butiran debu, selai daun yang gugur pun itu semua dalam ilmu Allah, dalam perancangan Allah. Jadi apalagi soal bahasa berkaitan dengan akal, pemikiran, peradaban, tidak boleh dikaji hanya secara mekanis. Ke lapangan penting, kita nak mengkaji dialek, mengkaji fonetik, penggunaan bahasa dalam masyarakat itu penting, ada maknanya, ada signifikannya. Tapi bukan sekadar memaparkan data dan apa sumbangannya kepada pemikiran dan peradaban bangsa, negara, masyarakat. Ini persoalan besar. Jadi dalam barat begitu. Kalau mereka menemukan satu pikiran baru, satu kajian baru, bagi mereka itulah arti kemajuan dalam ilmu. Maka mereka menidakkan, sebahagian besar orang barat menidakkan sumber-sumber yang qat'i, sumber-sumber yang sudah ada dalam nas, sumber yang dibicarakan oleh para ulama muktabar, itu dianggap oleh mereka itu sudah old fashion, sudah tidak sesuai. Saya pun baru-baru ini dikritik oleh salah seorang sarjana di Singapura. Saya baca kritiknya. Katanya mudahlah kalau setakat nak bersandar pada Al-Quran, hadis, kerja para ulama silam, itu kerja mudah katanya, memetik. Tapi saya katakan kalau itu mudah, maka persoalan epistemologi, persoalan ilmu, teori ilmu itu beres. Kalau betul memetik Al-Quran itu mudah, memetik mungkin mudah. Tapi nak menafsirkannya, mengaitkannya dengan situasi, dengan isu ilmu, dan kadang semasa itu tidak mudah. Memerlukan ta'kulan, memerlukan renungan, daya renungan, bahkan daya khayal yang cukup tinggi. Ini jadi bagi setengah orang, kalau merujuk Al-Quran itu kerja mudah. Tapi juga tidak mudah. Saya lihat ahli-ahli bahasa sendiri. Ya, kita semua saban hari merujuk Al-Quran. Tapi nampaknya banyak yang terlepas perhatian pada ayat-ayat yang menjadi isyarat penting tentang makna bahasa, pentingnya bahasa, dan hakikat bahasa. Kalau kita lihat 4-5 ayat dalam Quran, bagi saya sudah cukup mendalam dan menjadi buku besar tentang hakikat bahasa dalam Islam. Tapi itu artinya tidak mudah. Kerana kalau kita tidak dibantu oleh hidayah Allah mengenal ayat-ayat yang bermakna dari segi bahasa, orang baca Quran tiap hari pun tak akan melihat ada ayat itu dalam Quran. Ini saya akan saya tunjukkan bukti. Mungkin melihat 2-3 ayat cukup. Baik, maka itu meraihkan teori-teori dari waktu ke waktu itu penting, ada signifikan. Tapi menolak teori, menolak landasan ilmu yang telah sedia ada, itu bagi saya juga tidak ada adabnya. Kita tak ada adab. Pertama, kalau kita menolak, kita nak, ayat Al-Quran itu tidak boleh ataupun tidak wajar menjadi sumber. Itu adab. Memang tidak ada sama sekali kepada Al-Quran. Seolah Al-Quran itu hanya satu mushaf, satu kitab yang sama dengan kitab-kitab lain. Jadi kalau terbit tahun 30 atau tahun 2000 dah tak sah lagi. Ya, kebanyakan itu dalam senarai biografi bukan. Kalau merujuk buku lama itu dianggap research ataupun buku ini sudah tidak kemaskini, dianggap tidak sesuai dengan zaman. Ini kaedah pandangan barat. Sedangkan yang lama tapi benar itu masih perlu tetap dirujuk, diakui, diiktiraf, ya. Jadi barat begitu. Maka dalam teori-teori linguistik barat tentang asal muasal bahasa, makna bahasa, hakikat bahasa, mereka berdasar pada kegembiraan untuk mencari teori-teori baru. Entah benar, entah salah, itu bagi mereka tak penting. Yang penting hipotesis. Berjaya bukan hipotesis baru. Saya berikan contoh ringkasan saja. Sebetulnya ada dalam slide, tapi nantilah dalam siri kuliah itu. Tapi misalnya dalam salah sebuah buku saya ni, iaitu Teras Pendidikan Bahasa Melayu, kemudian buku Perkembangan Falsafah dan Pemikiran Linguistik, ada lagi beberapa buah buku dan jurnal yang menampung tulisan saya itu. Saya huraikan, saya senaraikan historiografi ataupun sejarah perkembangan pemikiran falsafah bahasa dan linguistik di barat. Yang mudah paling ringkas saya katakan, bermula dengan takrif apa itu bahasa. Salah seorang, ada 2-3 atau sekumpulan ahli linguistik barat yang mengatakan bahasa itu sesuatu yang bermula dengan teriakan-teriakan emosi. Secara evolusi, lambat laun barulah bahasa itu murni seperti yang
dituturkan atau ditulis. Ini bagi saya hipotesis yang sangat berbahaya. Kerana kaitannya kalau kita percaya pada teori itu, berarti kita beranggapan bahasa Nabi Adam sebagai manusia pertama yang digunakan Allah. Ilmu bahasa itu tak sempurna. Saya menjadi profesor tamu di universiti, salah sebuah universiti di Indonesia. Saya memberikan kuliah pada calon PhD. Sudah saya habis ceramah, ada calon PhD mengadukannya kepada saya, kami juga baru kuliah falsafah bahasa oleh salah seorang dosen kami, dan katanya Adamic Theory, iaitu teori Adam lah. Itu baguslah menerima teori Adam sebagai pemula bahasa, tapi tafsiran ataupun khayalannya salah. Dosen berkenaan mengatakan bahasa pada zaman Nabi Adam itu seperti tadi lah, tirakan-tirakan emosi. Jadi diajuk-ajuknya itu dilaporkan oleh mahasiswa calon PhD, kata bunyi bahasa Nabi Adam, saya kata itu penghinaan pada Nabi Adam. Dan kalau bahasa manusia tak sempurna jika oleh Tuhan, apa ceritanya dengan ribuan Nabi, dengan sekian banyak Rasul yang menjaga wahyu Allah? Tak mungkin dalam bahasa tirakan-tirakan emosi. Bahasa sempurna dalam konteks zaman itu. Takkan kita makan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan segala macam, Nabi Saleh, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Tak mungkin menggunakan bahasa tirakan-tirakan itu. Nah, tapi ini dalam teori barat itu sangat dominan. Kerana mereka memahami sebagai evolusi manusia, juga evolusi bahasa. Lalu ada juga yang mengatakan soal bila manusia mula memperoleh bahasa. Itu pun perdebatannya cukup panjang. Jadi ada yang mengatakan bahasa itu bermula apabila manusia lahir, berbagai-bagai. Tapi bagi kita, rujukan kita sebagai orang Islam itu jelas. Kita membaca surah Al-A'raf ayat 172 yang menggambarkan komunikasi Allah dengan manusia di alam ruh sebelum kita lahir ke dunia lah, sebelum ruh masuk dalam jasad. Itu sudah berlaku komunikasi Allah dengan manusia dalam ayat 172 yang maksudnya lebih kurang apabila anak-anak Adam dikeluarkan dari tulang sulbi, kemudian Allah bertanya kepada semua anak Adam, alastu bi rabbikum, dan semua anak Adam pada waktu itu tanpa persoalan apa menjawab qalu bala syaitana, sesungguhnya kami mengaku engkau adalah Tuhan kami. Ini satu bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa. Soalnya bahasa yang bagaimana? Nah, jadi ada orang yang nakal dalam satu syarahan, dalam sesi Jawa ada yang nakal bertanya, kami tahu Prof ni keturunan Jawa, adakah persentuhan itu Prof Jawa dalam bahasa Jawa? Saya katakan yang mungkin itu sebagai gurauan, tapi sesuatu yang berlaku di alam roh, seperti kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalau engkau ditanya tentang roh, katakan itu persoalan aku, persoalan Allah. Jadi jangan mengorek-ngorek sangat soal apa bentuk bahasa di alam roh. Kita yakin, kerana kita baca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tiada sebarang syak, sebarang keraguan padanya. Kita baca ayat tu, tiba-tiba ayat lain kita syak pula tentang keterangan Allah. Kerana ini kekacauan pemikiran dalam orang Islam sendiri tentang makna Al-Quran tak dilihat sebagai satu kesepaduan. Ayat ni dibaca tapi tak dihayati. Pengakuan tentang hal-hal ghaib, tentang hal-hal kebenaran Al-Quran dipersoalkan. Jadi apa bentuk bahasa tidak penting. Sama juga dengan tak penting adakah jumlah pemuda Ashabul Kahfi itu berapa orang, anjing tak anjing itu macam-macam boleh dibuat teori hipotesis, tapi yang pentingnya apa? Mengapa tidur hingga 300 tahun tanda berimannya pemuda-pemuda itu, kan? Jadi soal bahasa begitu. Maka ayat 172 Al-A'raf itu sangat penting, menunjukkan itulah bentuk bahasa, dan itulah pertama kali manusia digunakan bahasa. Maka itu ada teori yang dikatakan innateness theory, kan? Nah, jadi orang barat walaupun yang tak Islam, tapi mereka mencapai kebenaran kerana ada menurut falsafah. Allah menjanjikan siapa yang mencari, dia insya-Allah akan Allah memberikannya. Jadi mudah-mudahan Chomsky, Humboldt dan sebagainya, mudah-mudahan Humboldt dah meninggal lah, tapi Chomsky masih hidup, juga memperjuangkan rakyat Palestin walaupun masih ada orang Yahudi. Jadi kita harap orang begini menerima hidayah Allah, kerana pandang-pandangan Chomsky dalam soal bahasa ni sangat tepat dengan huraian dalam
kitab-kitab oleh sarjana Islam. Jadi innate as theory, teori kenuranian bahasa menunjukkan, kata Chomsky, bahasa itu sudah sedia ada dalam akal manusia. Walaupun dia tak makainya dengan soal ayat 172 Arab, tapi barangkali ada juga rujukan pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mungkin kitab-kitab lama dulu kan, Zabur, yang kitab apa lagi, Old Testament, dengan Taurat, mungkin juga disebut. Jadi persoalan dalam linguistik barat tak habis-habis. Bila bahasa itu dimiliki oleh manusia, tak selesai-selesai. Bagi kita orang Islam, selesai. Kerana kita beriman dengan ayat 172. Jadi masa kita dapat ditumpukan kepada hal ehwal mencari hakikat lain. Jadi tak habis usia kita dengan macam hal yang patut sudah selesai. Ini yang saya sangat muskil dan duka cita kerana sahabat-sahabat saya sendiri sebahagian itu leka dalam mencari-cari teori, hipotesis. Jadi seakan-akan tak selesai. Jadi banyak lagi lah soal ada ahli bahasa barat yang mengatakan, bahasa tak ada kaitan dengan Tuhan. Seperti Tales tadi kan. Bahasa ni otonom, mandiri, berdiri sendiri, tak ada kaitan dengan kuasa Tuhan. Tapi ada pula kan, seperti Profesor Soleha tentu arif lah, iaitu kumpulan skolastik pada abad pertengahan, Thomas Aquinas dan sebagainya itu mengiktiraf bahasa sebagai milik Tuhan. Ada hubungan primordial, hubungan hakikat, hubungan asal dengan Tuhan. Jadi kalau orang barat pun dah ada yang mengaku, tapi kebanyakannya tak mengaku. Itu sinar pandang lah, insyaAllah nanti dalam sirkuler saya akan merincikannya. Teori-teori barat ada yang betul sebahagian, tapi lebih banyak tak betul. Dan yang tak betul itu yang sebahagian besar pula diambil oleh sarjana Melayu, sarjana Islam. Itu daripada literature review lah, daripada saya baca literature tentang ini, kekacauan cukup berlaku. Banyak berlaku dalam sarjana Islam dan di alam Melayu. Baik, jadi tentang Islam itu jelas hakikat bahasa sebagai sesuatu yang dianugerahkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, alam Al-Quran, apa lagi, khalaqal insan, alamahul bayan. Jadi Allah yang memberikan bahasa, memandaikan manusia itu berbahasa. Jadi kalau orang mengatakan bahasa itu datang daripada siapa, tak ada persoalan lagi. Dibaca surah Rahman 4 ayat pertama itu dah jelas. Bagi orang Islam, bagi orang Melayu. Ya. Kemudian tadi Profesor Soleh pun dah menyebut dalam surah At-Tin kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa makna manusia itu sebagai kejadian cipta Allah yang sebaik-baiknya? Bukan soal fizikalnya lengkap gitu begini, tapi jarang dibicarakan orang bahawa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, termasuk yang penting property, nilai milik manusia itu ialah akal dan bahasa. Jadi Profesor Syed Al-Atas kan merujuk pada tulisan-tulisan ulama dulu, Al-Ghazali, Arabi, siapa lagi, Junaidi, yang mengatakan haiwan natiq itu daripada kata, saya bukan pakai bahasa Arab saya pun lintang bukan. Jadi nutuk itu merujuk pada makna berfikir dan berbahasa, itu haiwan natiq. Jadi bahasa dengan akal itu menyatu, dan itu makna menjadi bahagian diri yang hakiki, diri yang batin. Makna dengan roh, hati, kalbu, akal. Jadi bahasa itu bahagian diri yang batin, diri yang hakiki. Jadi selalu saya katakan bahasa banyak pengaruh pada tingkah laku. Orang yang nak berbuat sesuatu yang buruk atau baik itu biasanya ada dalam bahasa fikirannya. Yang oleh von Humboldt dikatakan dalam bahasa Jerman, mungkin sebutan saya salah, inner Sprachraum, bahasa dalaman. Semua orang sedang berbahasa dalam sekarang ni, walaupun seolah yang bercakap seseorang. Semua dalam kelompok sedang berbahasa, dalam fikiran macam-macam. Jadi tingkah laku, perbuatan mungkar, perbuatan yang lain.
Kita tak meletakkan diri pokok. Kita tak meletakkan diri batu. Tapi kita meletakkan diri manusia. Diri kita sendiri, diri orang lain. Pokok tak akan mengatakan diri aku, diri kamu, tak ada. Konsep diri, self itu ada manusia dan ditandai oleh akal dan bahasa. Jadi saya sarankan mengatakan bahasa itu sebagai satu ciri makna diri ataupun identiti manusia, insan. Ini sangat penting. Maka itu dalam soal pendidikan, penggunaan bahasa dalam masyarakat, bahasa itu sangat penting kerana itu tanda makna diri kita, identiti. Maka itulah kita katakan bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa ada berbagai-bagai makna. Satu, melambangkan, mewakili kewujudan satu bangsa, race, nation, betul. Tapi jangan lupa bangsa dalam makna bahasa Melayu termasuk kedudukan, martabat. Misalnya dia itu orang berbangsa, orang yang statusnya tinggi. Jadi kalau bahasa jiwa bangsa, satu pengenalan pada kelompok masyarakat, juga bermakna bahasa jiwa bangsa berarti bahasa itu melambangkan jenis apa manusia ini, kepribadiannya, sahsiahnya. Itu makna bahasa jiwa bangsa. Ada dua makna. Secara ringkaslah di syarahnya insya-Allah kemudian. Kemudian soal dalam pembinaan bangsa, pembangunan bangsa, masyarakat, jelas dalam semua tamadun. Tadi Profesor Soleh sudah menyebutnya dengan cukup jelas dan cantik bagi saya. Tanpa bahasa, sebelum Nabi Adam, tak ada makna tamadun. Tak ada konsep ciptaan terbaik, kan? Betul? Oleh sebab itulah, bahasa itu jadikan ilmu dan kemahiran terawal yang diberikan kepada Nabi Adam. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 30 ya. 30 atau 31, 30. Kalau katakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajar Adam nama segala kejadian. Itu bahasa ilmu. Dan itulah ilmu penting, ilmu awal diberikan kepada Adam yang menunjukkan bahasa itu sebagai asas pembinaan insan dan pembangunan peradaban termasuk pembangunan negara. Jadi baik tamadun Yunani lama 500 tahun sebelum Masehi, Romawi, apalagi yang Islam, bahkan para Islam pun kekuatan bahasa Arab, syair-syair kan, syair-syair dulu itu so Islam bahasa Arab dimurnikan, lugatul Quran, bahasa Quran yang baku, yang teratur, yang tak bengkang-bengkok kata Quran, yang jelas. Tamadun Cina 5,000 tahun, saya 5-6 tahun berada di Cina, saya mengkaji juga kekuatan bahasa Cina. Maka itu bahasa Cina sekarang ni hanya meminjam lebih kurang 250 kosakata asing. Mereka ada kekuatan. Semua dicipta dalam bahasa mereka. Mereka tak ada istilah komputer, televisi, radio. Tak ada. Jepun sekurang-kurang adalah bunyi bahasa Inggeris sikit. Tapi Cina hanya 250 perkataan. Sudah saya kaji. Kerana mereka ada kekuatan. Berpegang pada kekuatan bahasa. Di alam Melayu sendiri, bahasa Melayu sejak paling lewat abad ke-7 zaman Sriwijaya sudah menjadi bahasa kerajaan, bahasa ilmu, bahasa perdagangan, lingua franca. Dan dalam zaman Kesultanan Melayu sudah Islam, itu jelas bagaimana bahasa Melayu diangkat menjadi wasilah pembangunan tamadun, pembangunan peradaban Melayu di pelbagai pusat ataupun kota peradaban di alam Melayu, baik di Samudra Pasai, Aceh, Melaka, Patani, Brunei, Kutai, pokoknya seluruh pusat tamadun alam Melayu menggunakan bahasa Melayu. Dan dakwah disampaikan di alam Melayu dengan bahasa Melayu. Nuruddin Araniri, bahasa di Gujarat, datang ke alam Melayu, akhirnya dilantik jadi Syekhul Kuliah. Itu dengan UAE pula. Syekhul Islam. Syekhul Kuliah ni UAE saja ada. Syekhul Islam oleh Kerajaan Aceh pada zaman Iskandar Thani. Dan semua kitab beliau telah saya lihat menggunakan bahasa Melayu. Tajuk bahasa Arab, tapi kandung bahasa Melayu. Mengapa Syekh Nuruddin dan ulama-ulama dulu menggunakan bahasa Melayu? Kerana mereka merujuk pada isyarat dalam surah Ibrahim ayat 4 kan? Tidak kuutus para rasul melainkan dalam bahasa difahami oleh kaumnya. Dan ini ayat penting yang tadi saya Faisal atau Farhan mungkin menyebut soal Ustaz Faisal, PPSMI. Kita bukan menolak PPSMI kerana namanya PPSMI. Kita menolak kerana itu bertentangan dengan fitrah. Bertentangan fitrah. Ilmu nak disampaikan dalam bahasa lain, itu bukan fitrahnya. Ilmu, bahasa lain boleh jadikan nilai tambah. Bahasa secondary, sumber secondary boleh. Tapi sumber primary, itu kerana ada isyarat jelas dalam Al-Quran.
dan sarjana barat, bukan saja barat lah, Cina dan sebagainya, bagi saya memanfaatkan realiti ni, fitrah ini, walaupun mungkin mereka tak baca Al-Quran. Ini saya kata orang Islam baca Al-Quran tapi tak dapat menemukan ayat itu. Baca bukan tak baca ayat 4 surah Ibrahim, tapi makna di balik ayat itu tak dimanfaatkan. Dalam tradisi dulu, orang-orang barat mengambil sekian banyak ilmu, sains tabi'i, sains sosial, kemanusiaan, falsafah dan segala macam daripada kekuatan Abbasiyah. Apa yang terjadi? Mereka tidak mengambil ilmu dalam bahasa Arab. Ada sejumlah orang barat yang ada kekuatan bahasa Arabnya, tapi bukan tujuannya untuk memindahkan ilmu dari tradisi Islam Arab ke dalam bahasa mereka, kerana mereka tahu bahawa ilmu akan lebih berkesan apabila disampaikan dalam bahasa sendiri. Dan ini menjadi satu pada kenyataan dalam piagam UNESCO. Juga bukan pimpinan orang Islam. Jadi rugilah kita orang Islam ni tidak mengambil manfaat daripada Al-Quran menjadi rujukan hidup, tapi orang Barat yang malang tidak Islam tapi mengambil manfaat dan mereka maju. Saya pernah menjadi 2 kali profesor tamu, profesor di Frankfurt University. Di Jerman pun 63% tetap bahasa Jerman diutamakan. Pelajar kita yang ke sana saya wawancara, kami di sini Prof, katanya 6 bulan tak boleh belajar kuliah lain. Jerman, walaupun mereka dah mengikuti setahun kuliah persediaan bahasa Jerman, di mana di Pulau Selangor ke di mana. Sampai sana 6 bulan tak boleh menyentuh kuliah lain. Jerman. Di Jepun 6 bulan. Di China 1 tahun. Saya tahu kerana ada beberapa ratusan anak melalui SPM dihantar oleh kerajaan Malaysia di China. Tahun pertama itu dah foundation class Mandarin saja, walaupun mereka tu sudah belajar di SRJKC dan sebagainya. Jadi bagi saya ini satu yang hakikat bahasa juga, iaitu bahasa itu diberikan Allah untuk manfaat, dan itu terkait pula dengan ayat 22 surah Ar-Rum, yang mafhumnya kira-kira antara tanda besar Allah tu menjadikan langit dan bumi, manusia dan lelaki, pelbagai bahasa untuk manusia dan pelbagai warna kulit. Jadi itu pun isyarat jelas. Maka itu kalau kita beranggapan ada satu bahasa agung, letaklah bahasa A, kita tak sebut nama bahasa A, nak maju mesti dengan bahasa A. Ini sudah melanggar fitrah, melanggar sunatullah, dan kita sudah kufur nikmat. Jadi baliklah pada itu, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita kufur bernikmat, azabnya pedih. Azabnya termasuklah tak maju-majulah bangsa kita ni. Itu barangkali satu azab yang lain daripada azab di akhirat. Kufur nikmat ni bukan soal harta benda, kekayaan saja. Nikmat bahasa. Siapa tadi menyebut? So Farhan ke? Ni saudara Iman ni dalam mukadimah tadi. Nikmat bahasa satu nikmat besar berbanding dengan yang lain. Itu bahasa dengan akal, nikmat paling besar. Jadi kalau kita sia-siakan, jadi itulah kembali pada falsafah bahasa. Saya tertarik oleh buku dan kuliah ceramah Salihah itu kerana memberikan dapatan-dapatan kajian yang juga menunjukkan kesinambungan tamadun dari awal hingga kini. Walaupun konteks lebih bahasa Arab. Jadi bahasa Melayu, dari segi Islam pun bahasa kedua Islam terbesar. Itu hakikatnya penting. Kalau tolak bahasa Melayu di alam Melayu ni, di Malaysia, kita sudah kehilangan bahasa Islam. Itu sangatlah penting. Sebagaimana dulu bahasa Jawi ditolak, kesannya sampai sekarang. Sekarang baru kita nak bertatih-tatih balik nak hidup dengan Jawi. Itu salah siapa yang menolak, yang mengerti dengan Jawi? Orang Melayu Islam sendiri. Jadi jangan kita masuk ke lubang biawak. Tak cukup sekali, 2 kali masuk lubang, sentiasa masuk lubang biawak saja. Itulah, insyaAllah itu latar belakang sikit promo untuk mungkin siri kuliah saya kalau jadi dengan PKPM, dan itu juga mendukung dan menyambung kuliah-kuliah cemerlang yang telah diberikan oleh Profesor Solihah. Saya kira begitu, mungkin tak sampai tahap ucap utama lah, itu sebagai sembang-sembang, tapi saya sampaikan cara santai begitu supaya orang tak berasa takut dengan falsafah. Falsafah tu orang takut dengan falsafah, padahal kata almarhum Pak Hamka, Buya Hamka, setiap gerak-geri hidup kita ni semua ada falsafah. Maka itu kan dalam kalangan orang yang tak tinggal falsafah pun dia falsafah juga.
Kadang ada orang selalu mengatakan hidup ni untuk makan atau memakan untuk hidup. Sebenarnya itu ungkapan santai tapi ada nilai falsafah. Orang yang hidup untuk makan, kerjanya makan sajalah. Jadi tak jauh beda daripada haiwan yang tak puas makan, munyah saja. Jadi ada ungkapan dalam kalangan seorang kata, patutnya makan sikit-sikit. Ini sikit-sikit makan. Itu falsafah juga. Jadi makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jadi falsafah ini terkait dengan kehidupan ada semua manusia. Bukan soal kaitan dengan saya, Awang Sarian, atau Profesor Soleha saja, dengan saudara Faisal saja, Farhan, Soiman, ataupun orang akademik UAE saja. Semua orang mesti manfaatkan falsafah. Dan ini cara mana kita nak menyampaikan falsafah? Ikutlah tertibnya pada orang yang baru-baru nak pergi haji. Jangan kita sajikan hal-hal yang terlalu mendalam dalam falsafah. Kita kaitkan dengan kehidupan hal-hal yang. Jadi begitulah saya kira sebagai mukadimah. Saya menutup, tapi itu mukadimah. Mukadimah untuk bagi ceramah saya, tapi menutup siri ceramah revolusi bahasa asas tamadun oleh Profesor Soleha yang pada gambar saya lah syarah, huraian, kupasan. Dan ini pun satu tradisi yang mesti dihidupkan semula, konsep syarah ni. Buku-buku orang baca, faham tak faham, tak ada susulan. Jadi kalau kita adakan syarah, orang akan lebih faham. Kerana orang membaca ni tak faham, jadi kita bagi syarahnya, insyaAllah dia faham. Tradisi ini memang cantik sangatlah. Saya ucapkan tahniah kepada PKPM kerana menghidupkan balik sini syarah ni. Ulama-ulama dulu, kita banyak syarah sebenarnya. Kitab Al-Ghazali itu dikembangkan dengan syarah Syekh Samad Al-Lembani. Banyak syarah sebenarnya, bukan kitab asli, tapi syarah itu sendiri pun sudah demikian besarnya jasa kepada pengislaman di alam Melayu. Atau lagi kalau kita dapat menghasilkan kitab-kitab induk, kan, macam Ihya Ulumuddin, itu mungkin panjang lagi ceritanya, tapi dapat buat syarah pun satu kerja baik. Terima kasih dan minta maaflah jika terdapat kesilapan terbicara saya, dan dengan cara yang santai-santai, mungkin ada ini apa santai tapi itu kaedah saja. Terima kasih banyak dan salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, minta maaf, bukan ribuan tapi jutaan terima kasih kepada Profesor Awang Sarian atas ucap pertama yang telah diberikan sebentar tadi. Ya, bukan sahaja penutup ataupun kesimpulan tentang perhargaan terhadap siri revolusi bahasa dan asas tamadun, tapi ia juga merupakan satu introduksi ataupun satu kata-kata aluan untuk siri yang seterusnya. Jadi kepada penonton di luar sana, insya-Allah dipersilakan untuk teruskan nantikan siri-siri akan datang yang akan diterbitkan di FB PKPIM tersendiri. Dengan itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini, kepada saudara Farhan, Presiden PKPIM, saudara Faisal, Presiden ABIM, Profesor Dr. Soleha Haji Yaakob, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, juga penulis buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun, juga Profesor Dr. Awang Sarian, pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan ini saya ingin mengucapkan dan mohon maaf atas segala salah dan silap saya. Segala yang baik daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada kesilapan saya. Dengan itu saya ingin menutupkan kita punya majlis pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.